Hari ini, melalui khutbah, keluarga syurgawi dan kewajiban anak terhadap ibu bapa secara rohani, marilah kita memikirkan bagaimanakah kita dapat melakukan kewajiban anak terhadap Tuhan kita. Marilah belajar tentang itu melalui Alkitab. Pada masa kini, bukan semua orang adalah seperti itu. Tetapi ramai orang mengutamakan anak-anak mereka berbanding dengan ibu bapa mereka. Kalian semua, ajaran-ajaran Alkitab selalunya penting dalam kehidupan iman kita. Dalam keluarga, bapa dan ibu adalah orang yang penting dan berharga. Tanpa bapa dan ibu, dapatkah kita, yaitu anak-anak mereka, wujud sekarang? Tidak. Marilah kita selalu mengingat bahawa asal-usul kehidupan yang membolehkan kita wujud ialah ibu bapa kita. Marilah kita berbuat baik kepada mereka. Sebab itulah Tuhan Ibu kita telah memberikan banyak ajaran. Di antaranya, Ibu meminta kita untuk kerap menelefon ibu bapa jika kita tidak dapat selalu melawat mereka, dan melawatlah selalu jika tinggal berdekatan. Jika kita dapat membimbing ibu bapa kita ke syurga dengan berbuat demikian, bukankah itu cara terbaik demi memenuhi kewajiban anak terhadap ibu bapa? Inilah apa yang ibu ajarkan sepanjang masa. Marilah mulakan dengan buku Ulangan, bab 27. Kita akan membaca banyak ayat di dalam Alkitab pada hari ini. Kita akan melihat berapa banyakkah ajaran yang telah Tuhan berikan tentang menghormati ibu bapa. Marilah memahami mengapakah Tuhan memberikan semua ajaran ini. Buku Ulangan, bab 27, ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata apa? Amin. Kalian semua, ini firman Tuhan. Tolonglah jangan memandang rendah ibu bapa anda atau melayani mereka seburuknya, berkata, dia tidak mempunyai kekuatan lagi. Dia tidak dapat mendengar sebaiknya. Apabila segala-galanya kelihatan tidak cukup bagus, atau apabila situasi kelihatan mencabar, kita tidak harus menyalahkan mereka seperti apa masalah dengan ibu, atau kenapa melakukan kesilapan itu. Kita semua harus memahami ibu bapa kita. Apabila anda menjadi tua seperti mereka, situasi anda mungkin lebih teruk. Setiap kali melihat mereka mengalami kesukaran, lebih baik berfikir, mereka mesti bekerja keras untuk membesarkan kita apabila kita masih kecil dan mempraktikkan ajaran Tuhan terhadap ibu bapa. Marilah melihat buku Amsal, bab 23, ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Dengarkanlah ayahmu, dan janganlah menghina kata-kata ibumu. Kita tidak harus melawan kata-kata mereka seperti, aku tahulah, atau aku cukup besar untuk menangani hal itu. Bagi ibu bapa, kita kelihatan seperti anak-anak kecil atau bahkan bayi dalam selimut pun. Begitulah kita kelihatan kepada ibu bapa kita. Sebab itulah dikatakan bahawa seorang ibu berumur 90 tahun meminta anak lelakinya yang berumur 70 tahun untuk berhati-hati apabila menyeberangi jalan raya. Tolong jangan berkata, kenapa kamu memberitahu aku perkara sebegitu? Aku cukup besar untuk tahu tentang itu. Sebaliknya, berkata, ya ibu, saya akan berhati-hati. Bukankah ia lebih baik? Marilah memahami hati ibu bapa yang mengambil berat tentang anak-anak. Marilah melihat buku Amsal, bab 1, ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Dikatakan, jangan menyanyiakan ajaran didikan ayahmu dan ajaran ibumu.
Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ibu bapa Andalah yang mahu menghiasi kepala Anda dengan karangan bunga dan leher Anda dengan kalung. Kita harus memahami hati mereka, tetapi biasanya kita tidak memahami mereka. Sebaliknya, kita berkeras. Janganlah melawan kata-kata ibu bapa kita, berkata, "Kamu fikir aku tidak tahu? Kamu fikir aku bodoh?" Bagi ibu dan bapa kita, kita mungkin kelihatan seperti bayi dalam selimut. Tuhan menyedari tentang semua ini. Sebab itulah Tuhan yang menciptakan manusia berkata bahawa adalah bagus untuk mendengar didikan bapa. Marilah melihat buku Amsal, bab 23, ayat 25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Apakah yang menggembirakan ibu bapa kita? Mereka beria-ria dengan apa? Kita harus membuatkan bapa dan ibu kita bersukacita dan membuatkan ibu yang melahirkan kita beria-ria sebagai anak-anak syurgawi. Kita harus pahatkan ajaran-ajaran yang bapa dan ibu syurgawi berikan melalui para nabi jauh di lubuk hati kita. Kita mempunyai ibu bapa yang melahirkan kita secara fizikal dan adik-beradik fizikal kita. Juga, kita mempunyai bapa dan ibu syurgawi yang melahirkan kita secara rohani dan saudara-saudari rohani. Jika kita menjalani jalan iman dengan kasih sayang terhadap mereka semua, kita akan diberkati pada akhirnya. Marilah kita menjadi anak-anak yang baik kepada ibu bapa kita serta menerima berkat. Menurut buku Amsal, bab 10 ayat 1, dikatakan, Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Janganlah kita menjadi anak bebal yang menentang kehendak bapa dan mendukakan ibu dengan mengingkari firman ibu. Marilah pergi ke bab 20. Buku Amsal, bab 20, ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Juga dikatakan di sini bahawa kita tidak harus menyinggung bapa atau ibu kita atau mengutuk mereka. Marilah pergi ke buku Kolose, bab 3 ayat 20. Hai anak-anak, lakukan apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Alkitab berkata bahawa kita harus menjalani kehidupan yang mentaati ibu bapa dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itulah yang indah di dalam siapa? Itulah yang indah di dalam Tuhan. Sudah pasti, keputusan yang indah akan dihasilkan apabila kita menggembirakan ibu bapa kita. Alkitab menyebut tentang ibu bapa dalam banyak bahagian. Demi menyelamatkan kita, Bapa Syurgawi datang ke bumi bahkan memakai kemah badan pun. Dia dicemooh, dipersendahkan oleh orang dan dianiaya oleh mereka. Kasih besar Bapa dan Ibu Syurgawi yang membaktikan diri mereka demi menyelamatkan kita sebenarnya tersembunyi dalam penderitaan mereka. Kita mesti selalu mengingati hal itu. Marilah menyambung dengan buku Imamat, bab 19. Buku Imamat, bab 19, ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Sekarang, hari ini ialah masa yang sesuai. Kalau begitu, bagaimanakah kita dapat melakukan kewajiban anak terhadap bapa dan ibu syurgawi kita dalam keluarga rohani? Mengenai hal ini, marilah kita mencari beberapa firman dari apa yang berlaku pada masa dahulu. Marilah melihat buku Matius, bab 22, ayat 34.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Mengasihi dengan segenap hatimu bermaksud anda membaktikan diri kepada Tuhan tanpa meninggalkan walaupun 1%. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Siapakah Tuhan kepada kita? Tuhan ialah Bapa dan Ibu kita. Kalau begitu, bagaimanakah kita harus menghormati Bapa dan Ibu? Kita tidak harus hanya berkata, Bapa dan Ibu, saya telah datang untuk menyembah kamu, saya melayani kamu. Ini tidak mencukupi. Kalau begitu, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus meletakkan segenap hati kita di dalamnya, dan apalagi segenap jiwa kita. Demi menyelamatkan kita, Bapa Syurgawi meninggalkan takhta syurgawinya yang mulia di belakang. Jika Bapa tidak datang ke bumi, dia tidak akan disalibkan, dia tidak akan dipersendakan oleh manusia, yaitu makhluk-makhluknya. Tetapi demi menyelamatkan kita, dia mengetepikan segala-galanya. Menurut buku Yesaya bab 53, apabila dia datang ke bumi, dia ditikam, disebat, dan dipaksa memakai mahkota berduri. Tetapi tidak ada anak-anaknya yang tahu mengapakah dia mengalami penderitaan seperti itu. Dia ditikam untuk apa? Atas pemberontakan kita. Dia diremukkan atas kejahatan kita. Kerana dosa kita, perkara seperti itu berlaku. Kerana berpuluh-puluh ribu pemberontakan kita, Ibu Bapa Syurgawi mengalami kesukaran seperti itu. Tetapi apakah yang berlaku jika kita, yaitu anak-anak, tidak tahu kasih dan rahmat mereka yang tidak terbatas? Jika kita mengejar kegembiraan dan keseronokan diri sendiri pada detik ibu bapa kita ditikam dan menderita kesakitan kerana dosa kita, ia bukan cara yang dilakukan terhadap ibu bapa syurgawi. Menurut buku Matius bab 22, apabila Yesus datang ke bumi ini, dia memastikan bahawa kewajiban anak terhadap ibu bapa ialah perintah yang utama dan pertama. Apakah yang harus kita lakukan terhadap ibu bapa syurgawi kita? Yesus berkata, kasihilah mereka dengan segenap hatimu, seterusnya dengan segenap jiwamu, dan bagaimana pula dengan seterusnya, dengan segenap akal budimu. Dia berkata bahawa ini adalah perintah yang utama dan pertama. Ini ialah moto pertama, keluarga syurgawi kita. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sebab itulah Bapa dan Ibu Syurgawi mengajarkan bahawa kita harus mengingati ibu bapa fizikal juga, membalas rahmat, menghormati, dan melakukan kewajiban anak terhadap mereka kerana mereka juga melahirkan dan membesarkan kita dalam kesakitan serta penderitaan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seperti yang tertulis di sini, hukum dan para nabi, sesetengah anda mungkin kurang faham. Tetapi jika anda menyedari dan memahami kasih besar ibu bapa kita, adalah biasa bagi kita untuk melakukan kewajiban anak terhadap Tuhan. Bahkan burung merpati pun mengetahui kewajibannya terhadap ibu bapanya. Betapa banyak lagi kita, iaitu anak-anak syurgawi, harus mengetahuinya. Mei ialah bulan keluarga. Marilah kita memikirkan keluarga syurgawi dan juga keluarga bumi dalam kehidupan iman kita. Marilah melihat buku Yohanes bab 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania.
tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sekarang marilah melihat buku Matius, bab 26, ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kalian semua, Anda fikir mengapakah saya menyampaikan kandungan ini kepada Anda? Mengenai perbuatan Maria terhadap Yesus, orang seperti Yudas Iskariot menganggapnya sebagai pemborosan wang. Tetapi siapakah Yesus kepada kita? Dia Bapa Roh kita. Bagaimana pula dengan Maria? Dia anaknya. Sebagai anak, kita melakukan kewajiban anak terhadap Ibu Bapa Syurgawi yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita, yaitu pendosa. Dia melakukan salah satu bahagiannya. Tidak kira benda mahal apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, dapatkah ia dibandingkan dengan nilai perkara syurgawi? Maria memecahkan balang minyak wangi dengan fikiran seperti itu dan mencurahkannya di kepala dan kaki Yesus, serta mengesat kakinya dengan rambutnya. Yesus berkata, "Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, perbuatan indah wanita ini juga akan disebut." Mengapa? Kerana apa yang dia lakukan ialah salah satu kewajiban anak terhadap Ibu Bapa Syurgawi yang indah. Yesus berkata, "Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga." Tetapi ada lagi seorang yang menentang perbuatannya. Dia ialah Yudas Iskariot. Dia berfikir, bagaimana membazirkan minyak wangi yang mahal itu, lebih baik memberikan wang kepada orang miskin. Buku Yohanes berkata, ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dua orang itu berfikir dalam cara yang berbeza sepenuhnya. Maria hanya berfikir, mengapakah Yesus terpaksa datang ke bumi dan penderitaan yang dia lalui demi dosa kita. Yudas Iskariot hanya berminat dalam wang. Mei dianggap sebagai bulan keluarga. Ini tidak bermakna kita harus memikirkan ibu bapa hanya pada bulan Mei sahaja. Kita menjalani hidup yang sibuk, menanamkan diri dalam pekerjaan dan melupakan banyak perkara. Apabila kita pulang ke rumah, kita mempunyai banyak kerja rumah dan perkara lain untuk dilakukan. Jadi kita tidak meluangkan masa yang mencukupi bersama dengan ibu bapa kita. Kita nampaknya tidak banyak berfikir tentang apa yang harus dilakukan untuk bapa dan ibu syurgawi kita sebagai anak-anak mereka. Kalian semua, janganlah kita berfikir bahawa segala-gala yang direkodkan di dalam Alkitab hanyalah sesuatu yang berlaku pada masa silam.
Ada sebab tertentu mengapa Yesus mengatakan itu tentang Maria. Kasih kita terhadap Ibu Bapa Syurgawi tidak dapat dibandingkan dengan kasih mereka untuk kita. Kita tidak dapat menduga hati Ibu Bapa Syurgawi terhadap kita, bahkan 1/100 juta pun. Saya fikir sama juga untuk hubungan di antara Ibu Bapa fizikal dengan anak-anak mereka. Tetapi hubungan rohani adalah lebih besar. Demi menebus kita dari dosa, Ibu Bapa memikul semua dosa kita yang besar. Mereka menahan semua kesakitan, menggantikan kita. Mereka disebat, menggantikan kita. Mereka menerima semua cemoohan dan kritikan yang kita patut terima. Demi membebaskan kita dari dosa, Bapa menahan semua penderitaan secara senyap dan menjalani jalan salib seorang diri. Petrus takut akan orang ramai dan menafikan Bapa, walaupun untuk sementara. Murid-murid lain juga meninggalkan dia dan melarikan diri. Dahulu mereka berkata, "Kami tidak akan meninggalkan kamu, walaupun kami terpaksa mati." Tetapi keazaman mereka yang kuat berderai dalam sekelip mata. Yudas Iskariot bahkan menjual dia demi 30 wang perak pun. Bapa Syurgawi menjalani jalan yang sunyi ini demi dosa kita. Tidak pernah geram terhadap kita. Jika bukan kerana kita, mereka tidak perlu menderitai hinaan dan kritikan, bukan? Dia layak duduk di tata mulianya di mana dia memerintah seluruh alam semesta. Demi mengampunkan dosa kita, dia datang ke planet bumi ini, prihatin terhadap kita. Ini penting betul. Mempraktikkan kewajiban anak terhadap Tuhan bukan hanya bermakna melakukan sesuatu yang baik untuk dia. Ini ialah tugas dan kewajiban kita. Tetapi jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang besar dan memuji-muji kita walaupun ia sangat kecil. Sebenarnya, kita sendiri menerima lebih banyak daripada mereka. Saya pernah mendengar seorang pastor memberitahu cerita ini. Suatu hari, Bapa membeli sebungkus gula-gula yang besar dan pulang ke rumah. Dia membelinya dengan wang yang sukar diperoleh dan memberikan kepada anaknya. Anak itu membuka bungkusan dan memberikan sedikit gula-gula kepada ahli-ahli keluarganya. Berkata, "Ini untuk ibu, ini untuk bapa, dan ini untuk abang." Kemudian bapa menerimanya, berkata, "Terima kasih sayang." Siapakah yang harus bersyukur dalam situasi itu? Anak yang menerima hadiah itu harus berkata, "Terima kasih." Tetapi dia tidak menghargainya. Bapa sangat bersyukur apabila anaknya mengeluarkan sebiji gula-gula yang dia beli dan memberikannya kepada dia. Dan ibu juga sangat bersyukur apabila dia memberikan satu kepadanya. Bukankah ia ganjil? Ini sesuatu yang tidak munasabah. Bapa dapat mengeluarkan beberapa biji gula-gula dan memberikannya kepada setiap anaknya. Tetapi dia membiarkan anak-anak memberikan sebiji kepadanya. Apabila dia menerimanya, dia berterima kasih kepada mereka. Sama juga dengan Ibu Bapa Syurgawi kita. Apabila kita memberikan sesuatu kepada Ibu Bapa Syurgawi, mereka memberikan berkat yang amat besar. Jadi janganlah kita hanya menganggap perbuatan Maria di dalam buku Matius bab 26 sebagai sesuatu yang berlaku di Israel pada 2000 tahun dahulu. Tetapi kita perlu menyadari bahawa Maria mempraktikkan kewajiban anak terhadap Ibu Bapa Syurgawi dalam keluarga rohani agar dia dapat diberkati sebanyaknya. Kita perlu fahami ini dan menerimanya. Marilah melihat buku Matius bab 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah kerana sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan syurga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Di sini kita dapat melihat bahawa perwira itu tidak mahu menyusahkan Yesus. Seorang perwira ialah pahlawan yang mempunyai 100 orang askar di bawah perintahnya. Dia berada dalam jawatan yang tinggi seperti itu. Dia berkata kepada Yesus, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka dia datang. Jadi katakan sahaja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kemudian Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Mudahnya, maksud Yesus ialah dia tidak menjumpai sesiapa pun mempunyai kewajiban anak terhadap ibu bapa syurgawi. Maria dan perwira itu melakukannya. Anak burung merpati duduk di dahan tingkat ketiga di bawah ibu bapanya. Adakah ia tahu matematik? Pernahkah ia belajar mengira nombor? Tidak sama sekali. Walaupun begitu, ia bertenggek di dahan yang berada 3 tahap lebih rendah dari dahan di mana ibu bapa bertenggek. Bahkan makhluk yang kecil pun mengetahui tentang kewajiban anak. Kita juga harus berfikir bagaimana untuk menggembirakan ibu bapa syurgawi dengan iman yang matang, bukan? Alkitab berkata bahawa Abraham mempunyai iman yang baik. Dalam erti kata lain, dia mempraktikkan kewajiban anak terhadap Tuhan. Betul? Apabila Tuhan menyuruh dia mengorbankan anak lelakinya Ishak sebagai korban bakaran, dia tidak memikirkan perkara lain. Dia tidak berkata, saya tidak dapat mengorbankan dia kerana dia anak lelaki tunggal yang dilahirkan apabila saya berumur 100 tahun dan kerana saya tidak dapat mempunyai anak lagi. Dia mematuhi Tuhan dengan hati anak yang penuh dengan kasih. Perkataan ketaatan muncul di dalam buku Wahyu bab 14 juga. Anda dapat melihat firman, mereka, iaitu umat Tuhan, mengikut anak domba ke mana sahaja dia pergi. Pernyataan, mereka mengikut anak domba ke mana sahaja dia pergi, menunjukkan bahawa orang yang mentaati Tuhan akan ditebus dari bumi ini dan memasuki kerajaan syurga yang abadi. Sekarang kita belajar cara untuk mentaati. Melalui medium yang dipanggil iman, kita membuang tabiat dan fikiran yang salah dan segala-gala yang kita salah faham dan salah anggap, satu demi satu. Kita mengambil jalan kewajiban anak terhadap Tuhan dan Alkitab memanggilnya iman. Alkitab juga menukarkan perkataan kewajiban anak terhadap Tuhan kepada iman dan ketaatan. Hal ini benar mengenai Abraham dan Nuh. Apakah pemikiran Nuh ketika melakukan tugas yang sukar itu, dia lakukan dengan kewajiban anak terhadap Tuhan kerana Tuhan memerintahkannya. Ia permintaan yang besar. Ia sukar. Tidakkah anda berfikir begitu? Tuhan menyuruh dia untuk membina bahtera melebihi 100 meter panjangnya. Dia diberikan pelan yang tiada tiang layar dan kemudi. Tuhan, di manakah tiang layar? Saya perlu membina tiang layar untuk mendapatkan kuasa. Bagaimanakah saya menggerakkan tiang layar? Tiada itu di dalam pelan yang kamu berikan. Saya juga memerlukan kemudi untuk menukar haluan ke kanan atau kiri. Mengapakah tiada kemudi? Kalian semua, adakah Nuh melawan firman Tuhan? Sememangnya, mereka ialah anak-anak Tuhan yang baik. Mereka menyadari tentang dia dan mentaatinya. Sebab itulah Tuhan menetapkan mereka sebagai teladan pada masa perjanjian baru. Meminta kita untuk melihat perbuatan mereka dan memahami untuk apakah mereka mengalami kesukaran itu tanpa menyoalnya.
kalian semua. Perkara di bumi dan perkara di syurga adalah sama. Kita mesti melakukan kewajiban anak terhadap ibu bapa kita. Mengenai kewajiban anak, orang fikir mereka telah melakukannya dengan membuat beberapa panggilan telefon kepada ibu bapa mereka. Janganlah berbuat seperti itu. Kita perlu mengasihi mereka dari lubuk hati kita. Hanya selepas itu, kita dapat menggembirakan ibu bapa kita dan mentaati mereka, sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Serta kita dapat menjalani kehidupan yang indah bersama dengan ibu bapa kita, bukan? Marilah kita hidup seperti Abraham dan Noh demi hidup kita yang seterusnya, serta hidup seperti Rasul Paulus dan Petrus yang menginjil setekunnya walaupun mengalami banyak kesukaran. Mereka ialah anak-anak Tuhan yang melakukan kewajiban anak secara rohani. Mereka sanggup memenuhi kewajiban anak demi mentaati Tuhan, bukan kerana ia direkodkan dalam artikel hukum tertentu, tetapi kerana mereka memahami kasih Tuhan terhadap mereka. Kebenaran kita dipanggil sebagai jalan perjanjian baru. Kita mesti memahami tentang jalan itu. Kita mesti pelajari jalan itu dan perbaiki diri sendiri. Dengan berbuat demikian, kita dapat menguruskan dunia ini juga. Dunia ini dicipta oleh bapa dan ibu. Jadi ia perlu dikuduskan melalui pertaubatan. Apabila kita memulakan perjalanan ke kerajaan syurga yang mulia bersama dengan membimbing semua manusia untuk bertaubat, tiada apa-apa pun yang lebih menggembirakan bapa dan ibu. Marilah kita tekun menginjil dan membimbing orang ke pertaubatan, serta memberitahu mereka tentang hubungan kita dengan Tuhan sejelasnya. Tuhan ialah ibu bapa kita dan mereka menghargai kita. Jadi mereka datang ke bumi ini memakai baju badan. Walaupun mereka dianiaya dan dipersendakan, mereka bersusah payah siang dan malam demi keselamatan kita. Jadi marilah kita memberitahu dunia apa yang mereka lakukan untuk semua manusia. Hari ini, kita telah pelajari tentang keluarga syurgawi dan kewajiban anak terhadap ibu bapa secara rohani. Terima kasih banyak.